Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sambung semula hadis di dalam kitab At-Taharah, Babul Ghusli wa Hukmul Junub. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan Abu Sa'id telah kita bahaskan tentang latar beliau di dalam kuliah-kuliah yang lepas. Qala, kata Abu Sa'id. Abu Sa'id ni antara orang-orang yang al-mukthirina bir-riwayah, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ni, sahabat ni ada ramai, tapi ada yang banyak riwayatnya, ada yang tak banyak riwayatnya. Macam isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang banyak riwayatnya dan ada yang tak banyak riwayatnya, berdasarkan kepada banyak keadaan. Kadangkala berdasarkan kepada sahabat tu memang dia memberikan tumpuan di dalam riwayat, yakni dia memang duk collect hadis daripada Nabi SAW dan memang fokus, dia memang fokus untuk itu. Seperti Abu Hurairah, walaupun dia masuk Islam lewat, tetapi dia meriwayatkan banyak riwayat-riwayat yang sebahagiannya itu dia tidak mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mendengar daripada sahabat-sahabat lain kerana dia tak ada di dalam peristiwa-peristiwa sebelum daripada itu. Seperti Ibnu Abbas juga banyak meriwayatkan. Di kalangan sahabat ada yang memang bukan saja meriwayatkan tetapi menjaga riwayat, seperti menulis, seperti Abdullah bin Amr yang banyak yang menghimpunkan riwayat-riwayatnya dan dia menulisnya di dalam tulisan, simpanan tulisannya. Sebahagian sahabat tidak. Ali antara yang meriwayatkan tapi tidak begitu banyak, melainkan di sisi Syiah dia banyak kerana sebahagiannya mereka tukar tambah. Sebahagian sahabat tak banyak riwayat dia kerana dia meninggal awal. Sebahagiannya kerana mereka itu meninggal pada zaman Nabi, maka tak ada lah riwayat mereka. Nak buat apa riwayat, dah Nabi dah ada. Sebahagiannya mereka hidup terlalu singkat selepas daripada Nabi, maka mereka tak banyak orang tanya hadis, semua orang amalkan, orang tak perlu tahu. Yang lewat hidup, yang panjang umur, biasanya banyak riwayat. Seperti Anas bin Malik, yang banyak riwayatnya kerana dia umurnya panjang. Bila umurnya panjang, dia pula duk tumpu mengajar, orang akan tanya peristiwa-peristiwa yang dia lihat ketika dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu meriwayatkan daripada Nabi, sama ada perkataan, perbuatan atau pengakuan Nabi, sifat diri Nabi, kesemuanya itu dimasukkan di dalam kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id antara yang meriwayatkan banyak riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu," apabila seseorang kamu mendatangi ahlinya. Ahlinya siapa? Istrinya. Thumma arada an ya'uda, kemudian dia ingin kembali. Maksud mendatangi itu bukan datang pergi main bersembang. Walaupun perkataannya ya'ti itu datang. Nabi cakap dalam bahasa Arab jugalah, bukan Nabi saja. Dia kinayah dalam perkara ini. Ada bab yang memang clear, disebut jami'ah. Maksudnya seseorang itu jamaah, dia jamaah, yakni dia menjimak istrinya. Kadang-kadang dia sebut dengan jelas, kadang-kala dia sebut tidak jelas. Masa bila dia sebut jelas? Dia sebut jelas apabila membabitkan hukum seperti zina. Nabi mesti kena clear, tak boleh dengan bahasa-bahasa sindiran, kerana bimbang yang lain yang berlaku dia sangka yang lain. Sebab itu apabila satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni." Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Nabi tak mau ambil kes. Berulang kali. Kemudian Nabi kata, "Fala'allaka qabbalt." Boleh jadi kau cium. Dia kata, "Tak, aku berzina." "Fala'allaka ghamas." Boleh jadi kau raba-raba je. Dia kata, "Aku zanai, aku berzina." Supaya dia kena faham apa itu perkataan zina. Yakni berlakunya persetubuhan yang mana masuknya kemaluan lelaki di dalam kemaluan wanita. Sekali dia sangka yang lain, dia cium-cium, dia sangka dia berzina, dia kena hukuman zina, tak pasal. Maka mautin di tempat itu perkataannya hendaklah jelas. Kita pun nak kena faham konteks. Hakim tak boleh buat hukuman sindiran. Dia kena jelas. Tetapi dalam nasihat yang umum, cerita-cerita yang membabitkan soal ada ibadat, yang membabitkan isu amalan peribadi, Nabi gunakan dalam banyak keadaan, Quran juga dalam banyak keadaan gunakan bahasa yang jimat tetapi tak sebut jelas, sebut dalam ungkapan yang boleh dipahami bahawasanya ia jimat. Maka dia kata, "Idza ata ahadukum ahlahu." Apabila seseorang kamu mendatangi istrinya. Kan? Misalkan bila kita belajar bahasa Arab, ata ya'ti, ata datang. Apabila seorang kamu datang pada ahlinya. Lepas tu nanti baca, bincang bab kena mandi wajib. Katanya balik rumah je kena mandi wajib. Balik rumah je kena mandi wajib. Dia tak boleh baca perkataan saja, literal. Dia kena baca maksud. Maksud. Ini satu bab lah. Ini nak cerita sebelum tu. Dalam agama ni dia pentingkan maksud. Bukan dia pentingkan kalimat. Walaupun dia mau kalimat kena jelas, kadang-kala perlu jelas. Tapi apa yang orang tu maksudnya? Kalau orang tu kata kat kita, "Ni aku bagi hang pinjam kereta aku lah. Saat ni hantar balik bayar RM50." Tu pinjam ke sewa? Pinjam ke sewa? Sewa. Walaupun bunyi macam pinjam, "Allah aku bagi lah, hang pakai je lah, balik esok bayar RM50." Pinjam ke sewa? Sewa. Hang bagilah, aku bagi je, hang pinjam kereta aku. Sementara anak kereta aku tu, hang bagi kereta hang kat aku dulu, pakai. Tu bagi saja ke berbayar? Bayar. Sewa tu. Tukar. Pi dekat lah. Dia kata, "Aku bagi je, hang pinjam kereta aku, ambil lah. Balik sana ibu minyak penuh." Pi RM10 dah, minyak penuh RM100. Saja nak bagi ya, dia kata. Itu pinjam ke sewa? Sewa. Apa lagi? Macam tu lah benda-benda dalam urusan jual beli. Dalam urusan jual beli. Apabila kita kata kita jual, kita beli,
Macam kita jual kat orang kata, Allah ambil ya, bukan aku nak jual kan, ambil saja lah kata. Pasal lagi orang kata. Cuma barang lama tu bagi kat aku misalnya. Dia tukar. Artinya itu jual belilah. Dia panggil al-ibratu fil uqudi, dia kaedah dia panggil al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Kaedah al-ibratu fil uqud, yang diambil kira dalam akad, ialah al-maqasidu wal ma'ani, tujuan dan makna, la bil alfazi wal mabani, bukan dengan lafaz dan ungkapan. Nampak ungkapan macam elok. Sebab tu kita banyak tertipu dengan ungkapan. Harga durian runtuh, kita pun beli ya, kat nak raya diskaun 40%. Sebenarnya sebelum dia diskaun tu dia naik dah 50%, dia diskaun balik. Kerana kita terpengaruh dengan zahir. Saya ada buat urusan jual beli sikit tadi. Lain dengan barang orang order warna lain, mai warna lain. Kita kata order warna lain, pasal mai warna lain. Dia kata walaupun warna tak sama tapi nombor sama. Kita bukan beli nombor, motor tak apa lah beli nombor. Kita beli barang kerana warna tu. Ini kadang-kadang, sebab tu Sayyidina Umar tak benarkan orang yang masuk di dalam pasaran, melainkan kena belajar fiqhul muamalat, belajar fiqh perniagaan. Berniaga ni kadang-kadang kita fikir kita main-main dengan orang, kita rasa kita untung, tapi kita berdosa, kita tipu. Macam orang berniaga ikan, saya katakan, dia berniaga ikan, nampak macam ikan sepinggan penuh, dia bagi terbalik pinggan ikan tu, dia bubur ikan, kita nampak macam banyak ikan ni, dia tuang dalam plastik, tengok 6 ekor lah. Kita duk ingat tadi 12 ekor. Dia tipu mata kita. Kita beli di atas angkaan. Ni banyak di kedai-kedai makan juga sama. Dia bubuh gambar tu cantik, mi udang kakak besar 2 jari kita. Kita tengok order tu mai tu dia dekat dengan udang kepai lah. Kita kata bukan yang ni, tadi nampak udang besar. Tak, dia kata nombor sama. Nombor tu nombor 5, ni pun nombor 5. Lepas tu Nabi kata dalam niaga, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukan di kalangan kami. Tipu, jual beli. Sebab tu kita jaga-jaga bila kita berniaga. Orang tertipu dengan perkataan kita. Sebab itu at-tajir as-saduq al-amin ma'as siddiqin wal anbiya'i was salihin. Orang yang berniaga, yang benar, yang amanah bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama orang siddiqin, bersama dengan para nabi. Karena ini soal duit orang. Soal duit orang. Balik pada lafaz ini, dia kata apabila seseorang kamu mendatangi ahlinya dan dia ingin summa arada an yauda, kemudian dia ingin kembali apa? Bahasa mudahnya apabila dia bersetubuh dengan istrinya dan kemudian dia ingin bersetubuh lagi sekali, 2 kali kan, kawan kita kata orang kedua. Jadi 2 kali. Falyatawadda bainahuma wudu'an, maka hendaklah dia berwudu antara kedua itu, yang mana persetubuhan yang pertama dan persetubuhan yang kedua, dengan satu wudu. Yang ni siapa kata ni? Nabi SAW. Titah ni titah wajib ke, titah sunat ke? Untuk apa? Jauh ulama bincang. Karena kalau dia berwudu pun dia tak ada semayang lagi. Sebab apa? Dia belum mandi wajib. Dia nak baca Quran pun tak boleh lagi pasal dia belum mandi wajib. Kenapa dia nak berwudu? Jadi perbincangan di kalangan para ulama. Aisyah radhiyallahu anha, sebab tu kelebihan Aisyah, pasal dia isteri Nabi, dia yang tahu.
Kalau Abu Bakar cerita susahlah kan. Mana nak tahu. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanam wa huwa junub tawaddaa wudu'an lis-salah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanam, Nabi apabila nak tidur wa huwa junub, sedangkan dia berjunub, tawaddaa, dia berwudu, wudu'an lis-salah, wudu untuk salat. Siapa cerita? Aisyah. Yang ni orang lain tak boleh cerita, isteri saja boleh cerita. Itu kelebihan isteri-isteri yang cerdik dan kelebihan isteri yang banyak lah. Orang lelaki sebut yang tu senyum lah. Yang menyesal sampai ketua apa dah. Aisyah radhiyallahu anha kata. Jadi ulama bincang kerana wuduk ni untuk apa? Yalah bila Nabi buat, kita buat jadi sunnah lah. Tapi mesti ada tadi, mesti ada tujuan. Pasal dia bukan tujuan ibadat. Di dalam riwayat Hakim, baca di hadis tu, fa innahu anshatu lil aud. Karena ia itu lebih kuat, lebih nasyid, lebih cergas untuk melakukan semula persetubuhan. Kalau kita fikir Nabi ni, macam peranan Nabi ni, orang fikir tujuan dia mari nak ajak orang sembahyang, ajak puasa, ajak ibadat. Tapi Nabi ajak satu ajaran yang supaya bila bersetubuh kuat balik. Kan lain tu. Kalau kita ajak kata, hampa ni duk cakap bab tu tak elok. Nah. Persetubuhan itu kerana persetubuhan tu ada dua dimensi. Persetubuhan itu adalah perkara yang dapat pahala atau tak? Kalau halal dapat pahala tak? Dapat pahala. Persetubuhan ni pun ada bab. Persetubuhan dapat pahala, tapi bukan semua benda dapat pahala boleh orang tengok. Itu. Sekarang orang kata benda elok ni elok orang pun tahu, jangan. Itu orang kata kaedah tu dia tak semua benda betul. Orang kata kerana benda ni elok, nak bagi orang lain tahu semua tak. Sebab tu Nabi larang seorang yang bersetubuh dengan isteri dia kemudian duk bercerita kat kawan-kawan dia macam mana dia berlaku. Nabi larang. Okey. Nabi ni dia ajar satu perkara yang mana supaya persetubuhan tu bila bersetubuh pula kali yang kedua, anshat, lebih cergas. Kenapa Nabi nak ajak benda ni? Ini bukan masalah sembahyang. Kerana maqasid agama itu bukan saja mengatur soal hubungan hamba dengan Allah, tetapi hubungan hamba sesama hamba. Bila seseorang dapat melayani isterinya dengan cara yang baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah isteri kamu dengan cara yang ma'ruf, supaya persetubuhan itu berlaku dengan cara yang baik, baik untuk dirinya, baik juga untuk isteri, maka dia mendapat pahala di atas hal itu. Luasnya maksud agama. Sebab itu orang yang tak berkemampuan dari sudut batinnya, walaupun duit dia banyak, isterinya boleh meminta dipasahkan perkahwinannya. Sebab tak betul orang kata Allah saja aja kahwin, cari tukang masak. Tukang masak kedai tonjam banyak. Tak. Nikah, akad yang menghalalkan persetubuhan. Agama jelas. Kerana apa? Kerana itu merupakan kehendak manusia. Tuhan jadikan. Kerana bila dia tak dapat yang itu, dia tak apa betul. Walaupun saya tak kata semua tak betul lah. Sama juga. Walaupun banyak juga yang betul. Tapi bila satu orang sampai terlalu umur berjalan dan dia tidak dapat melunaskan hal itu dengan cara yang halal, kita tengok dia tak apa, dari segi emosi dan berbagai lagi, dia tak kadang-kadang dia tak berapa stabil. Dia rasa dia stabil, dia tak berapa stabil. Kadang-kadang dia cengih tak menentu. Kadang-kadang dia ini kerana ia penting. Itu ada cerita lah. Orang kata
wallahu alam sejauh mana sanad tadi cerita ni betul. Seorang pemimpin tokoh ilmuwan Indonesia, dia naik kereta api dengan seorang padri yang tak kahwin. Jadi padri ni petikai banyak tentang larangan-larangan agama. Sebenarnya dalam Kristian pun larang juga. Dia kata, kenapa tak makan khinzir? Khinzir sedap, rugi ciptaan Tuhan. Kenapa tak minum arak kan? Tak benarlah agama mereka pun. Lepas tu dia tanya, sebelum dia balik, sampai masa naik kereta api, dia kata, sampaikan salam saya pada isteri tuan. Mungkin cerita ni lebih sesuai kalau dia pergi letak dengan Sami kot kan. Dia kata saya tak ada isteri, dia tak rugi. Yang ni yang lebih sedap di dunia, lebih daripada khinzir dengan arak tadi. Kerana yang lain boleh orang ganti, yang ni tak boleh ganti. Sebab itu tak normal. Sebab tu ada banyak kes gereja dan seumpamanya, kadang-kadang dia bersama dengan homoseksual, dengan kanak-kanak, sebab dia blok fitrah yang Allah jadikan. Ini saya nak sebut juga kepada sekolah-sekolah agama juga sama. Sekolah agama tak apalah dia pisahkan lelaki dengan perempuan untuk mengelakkan yang tak elok tu tak apa, tapi jangan total pisahkan. Kerana agama tak total pisahkan. Lelaki tengok perempuan, kemudian dia jadi cinta kepada perempuan, normal. Satu orang budak, dalam riwayat Ibnu Majah, satu orang wanita perempuan telah dia anak yatim. Ada orang belah dia. Dia jatuh cinta dengan satu lelaki. Penjaga dia ni nak kahwinkan dia dengan orang lain. Bila nak kahwinkan dengan orang lain, Nabi SAW sampai beritahu, dia tak mau, dia nak kahwin dengan lelaki yang dia cinta. Nabi kata, la yura lil mutahabbaini mislun nikah. Tidak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta seperti nikah. Maksudnya kalau dah bercinta bagi nikah. Nabi tak kata apalah yang podok bercinta. Dalam Islam tidak ada cinta sebelum kahwin, semua cinta sampai kahwin. Tidak benar. Tuhan beritahu, Tuhan tahu kita tengok wanita kita akan teringat dah. Tapi dalam iddah kita tak boleh minang dah. Kerana kita berkenan dia. Sebab tu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan di antara kamu kasih cinta dan rahmat. Bila cumanya yang dilarang hubungan yang melampaui batas. Sebab tu satu orang mari tengok Al-Fadl tengok perempuan, Nabi pusing kepala dia. Tapi Nabi memang itu wanita cantik berkenan kahwin. Jangan pergi menikah orang yang kita tak kenal, dia tak boleh. Kerana dia ada bab ini, bab yang sedang kita baca ni. Orang kata macam ni, kita tak boleh kahwin dengan orang dalam bahasa. Mungkin orang tu rupa macam-macam, yang kita tak lalu dengan dia. Sebab tu fuqaha tidak benarkan bapa pergi paksa budak perempuan, anak perempuan dia kahwin. Maka kata bagaimana boleh, kata mazhab-mazhab yang menjawab pandangan mazhab Syafi'i yang menyatakan bapa wali mujbir boleh paksa anak perempuan kahwin. Maka kata bagaimana boleh paksa, sedangkan duit dia tak boleh paksa dia beli, sedangkan bagaimana nak paksakan kemaluan dia untuk diserahkan pada orang yang dia tak suka. Ini ulasan para fuqaha, benda yang dia tak mahu. Maka tak boleh. Kerana bukan kahwin tu sekadar kahwin, hang tolong masak aku, malam-malam tolong bancuh ayam. Tak. Ini maksud syarak. Maka ada bab nikah, bab persetubuhan, bab Nabi bersetubuh, dan kemudian bagaimana Aisyah melaporkannya. Kerana ia juzuk daripada kehidupan. Sebagai orang tak faham agama ni, kadang-kadang yang tak faham tu geng-geng liberal, feminis. Depa dah memang tak kahwin. Dia kata apalah dalam fiqh ada bab. Kerana fiqh berinteraksi dengan realiti. Sebahagian dia blokkan. Bila kita nak terlalu Islami, kita blokkan, kita tak bagi langsung lelaki ada hubungan dengan perempuan. Lah kali dia tak fikir perempuan, dia fikir sama lelaki, pening. Bila anak kita besar, dia bagi tahu, abah atau baba Walid, saya berkenan dengan satu orang perempuan. Tanda dia lelaki dan dia sudah dewasa. Kita kata jaga
agama tak benarkan ini, kalau nak kahwin macam ni, macam ni. Tapi kalau anak kita kata, anak aku bagus, umur kat 30 tak berkenan kat siapa lagi, pening tu. Jangan kata bagus, tak bagus tu. Dia mesti fitrah dia mesti berkenan dengan perempuan, pasangan dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saya cuba nak betulkan angle ni kerana orang agama kadang-kadang dia fikir mengaji sekolah agama langsung tak ada. Ini kadang-kadang khalis punya oriented, teluk punya, Gulf oriented, Gulf membawa. Bukan saya kata tak bagus, kadang-kadang melampaui batas. Totally separate lelaki dan wanita. Tak macam tu. Kita tawaf. Quraisy zaman jahiliyah, lelaki tawaf siang, wanita tawaf waktu malam. Islam datang, lelaki wanita tawaf sekali. Tak ada dia kata lelaki tawaf belah sini, wanita tawaf belah sini. Dia ada. Tawaf bercampur, berkadang tersentuh lelaki dan perempuan di hadapan rumah Allah. Kerana itulah realiti kepada kehidupan. Lepas tu saya kata orang berpendapat kalau di dalam Islam bas lelaki lain, bas perempuan lain, saya tak tahu ini pandangan daripada mana. Lagi kan tawaf sekali. Cuma yang dilarang, jangan kau dah campur sekali, duk himpit, itu cerita lain. Tapi kalau semua orang tahu menjaga dirinya, yang penting dia mesti mengetahui disiplin dirinya. Kau duduk dengan pasangan kau, dia duduk dengan pasangan dia. Coach perempuan saja, lelaki saja. Kalau dia berjalan dengan abang dia pun, kadang-kadang abang dia kena duduk depan, dia duduk belakang. Ini tidak demikian. Agama mendisiplinkan diri. Saya cuba bagi kita faham kepada maksud di dalam syarak ini. Okey. Kata dia, fa innahu ansatu lil aud, karena itu adalah lebih ansat, lebih mencerdaskan apabila nak melakukan persetubuhan kali yang kedua. Daripada hadis ni ada beberapa perkara yang boleh kita bagi tahu, ambil manfaat. Pertama, Islam satu agama yang syamil, yang merangkumi, memperkatakan kepentingan tubuh dan kepentingan roh dalam masa yang sama. Maksudnya mana-mana lelaki yang cuba buat sesuatu supaya dia dapat memenuhi keperluan seksual isterinya dan dia mendapat pahala. Maka jika berwuduk itu, Nabi berwuduk tujuannya, dia wuduk, katakanlah lepas bersetubuh dengan isterinya, kemudian dia berwuduk, dia boleh solat tak? Dia tak boleh. Dia boleh tak untuk baca Quran? Tak boleh. Hanya semata-mata nak bagi badan dia sihat untuk pusingan dia yang berikutnya. Ada hadis Nabi SAW dalam satu malam telah menggauli semua isteri-isteri, tapi dengan membersihkan dirinya lah. Of course lah, walaupun dia tak sebut, kerana hadis ni memberi makna kepada hadis yang lain. Kerana Nabi itu dia berwuduk, dia wuduk li solat, wuduk macam nak solat walaupun dia tak solat. Maka sesiapa yang apabila dia bersetubuh dengan isterinya kemudian dia berwuduk untuk dia tidur, maka dia mendapat pahala. Tapi bolehkah dia mandi, dia ni bolehkah dia buat ibadat yang lain? Tak boleh. Boleh tak setelah dia bersetubuh dengan isterinya, dia nak tidur, dia duduk baca Astaghfirullah, subhanallah, subhanallah 1 kali. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Apa yang tak boleh? Hanya membaca Al-Quran. Boleh tak lepas pada tu dia baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Doa tu ada dalam Al-Quran. Boleh atau tak? Boleh. Jika dia membacanya dengan niat untuk berdoa. Maka Nabi SAW dalam riwayat dia kata, idza arada an yanam au an yakul au an yanam, untuk makan ataupun untuk tidur dia berwuduk. Maka ini pilihan. Jadi kalau ada orang yang tak berwuduk juga tidak mencacatkan apa-apa.
Kalau dia berwuduk, dia dapat pahala lah sebelum dia tidur. Mungkin satu orang ini adalah hubungan dia dengan isterinya, dan ini juga memberi makna bahawasanya apa-apa saja yang dimakan oleh lelaki tapi yang tak mudarat, yang menguatkan hubungan dia di sudut rumah tangga, ialah sesuatu yang digalakkan. Saya tak kempen lah tungkat ali ke apa, tak tahulah kan. Taklah kata orang Melayu ni, dia memang macam tu. Kalau hebat kalau tungkat ali, kalau hebat kalau untuk perempuan, kacip Fatimah. Tak adalah Abu Bakar ke Umar, tak adalah Hafsah ke Aisyah, hanya Ali dan Fatimah sahaja yang mendapat. Karena zaman dulu-dulu barangkali orang Melayu ni ada influence sikit dengan, tak tahulah, mungkinlah ada influence Syiah sikit kot, kan. Jampi pun begitu. Fu kiri, fu kanan, berkat doa baginda Ali. Tak ada baginda Abu Bakar. Dan ini satu makna. Agama dia minta satu kecergasan. Sayyidina Umar, dia pukul orang yang nampak lembab ni. Lembab sengaja buat lah. Jalan tunduk, dalam satu orang jalan tunduk, tengok di pasar. Syifa binti Abdillah cerita, marah, dia kata, kami telah tengok Umar bin Khattab. Orang kata, pasal siapa dia berjalan tunduk nampak soleh? Oh, dia tahu, rajul saleh, orang saleh. Kita laqad ra'ayna Umar bin Khattab. Tengok Umar bin Khattab, idza takallama asma, bila dia bercakap jelas. Wa idza masya asra, bila berjalan cepat. Wa idza daraba auja, bila pukul sakit. Tapi dia adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kita. That quality yang kita nak dalam kepimpinan. Orang yang cergas, hebat, pintar, jelas mesejnya, tetapi warak terhadap harta benda rakyat dan duit rakyat. Bukan orang yang nampak Masya Allah terlanggak tiang, Subhanallah tiang. Kita nak, bukan itu yang kita nak. Warak kau balik pada diri kau, pengurusan kau, ketegasan kau, amanah kau, balik manfaatnya kepada rakyat. Ini penting. Saya baru ni cakap, dan saya begitu kata, kita ni lah, ni ya tuan-tuan, sekali lagi saya cakap, tuan-tuan yang dengar di Perlis ni kan, yang dengar ni di seluruh Malaysia juga lah, di mana saja berada, agama ni dia suruh kita munsif, insaf. Insaf dalam arti kata, apa saja yang kita buat dengan kadarnya. Jangan ghulu, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka alladhina min qablikum al-ghulu fid din. Nabi kata jangan ghulu, jangan melampau, kerana binasanya orang-orang sebelum daripada kamu melampau dalam agama. Melampau dalam agama binasa. Kalau melampau dalam bab lain lagi binasa. Melampau dalam makan binasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi suruh dia kutip batu untuk melontar jamrah. Dia lontar batu, dia letak di atas tangan Nabi SAW. Dekat hunna hasal qadh, batu kecil-kecil, hasayat, batu kecil-kecil yang Nabi kata tak apa, batu macam ni lah untuk melontar, kecil-kecil. Nabi kata iyyakum wal ghulu, jaga-jaga kamu jangan melampau, kerana binasa orang sebelum daripada kamu melampau dalam agama. Orang kata ambil batu kecil-kecil baling jamrah, dia ambil besar-besar ni baling, bukan kena jamrah, kena kepala penjemaah haji duduk depan. Dia kata nak baling syaitan, kan? Syaitan pun dah hari orang nak baling, dia tak pergi tunggu tentu lah, kan? Memanglah ada sejarah tu, kan?
Tapi agama bukan, ia simbolik. Sebab tu solat juga demikian. Kalau dia suruh solat dengan kadarnya, seperti yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau agama tak boleh gulu, melampau, lain daripada agama boleh gulu, tak boleh gulu. Dalam politik gulu. Tadi menarik tuan-tuan tengok orang politik, hebat orang politik. Dulu mereka berkelahi bagi nak rak. Semua tak kira parti apa, kawan ni tuduh kawan ni, segala tuduhan di dalam lautan dan di daratan dibawa keluar. Tidak ada lagi perkataan-perkataan buruk yang berbaki di langit dan di bumi, melainkan telah dikeluar dan diungkapkan pada musuhnya. Tak lama kemudian mereka berdamai. Demikian juga apabila guna isu agama pada segala perkataan pemusuhan. Tadi ada orang TMB memang sembang dengan saya, cerita. Dia kata kadang-kadang setengah tempat dia cerita, saya tak mau sebut lah. Kalau berbeza parti tu dulu dia tak punya susah. Nak pacak tiang elektrik di tanah dia untuk masuk elektrik di rumah sepupu dia tak boleh. Sebab apa? Parti lain. Bahkan kalau dia berkata tak boleh, saya haramkan. Kalau ayak bumbung dia timpa saya pun saya tak reda. Sebab parti lain masuk neraka. Hari ini semua pakai masuk syurga. Semua kata sebenarnya kita tidak pernah ada apa-apa masalah. Pihak lain yang mengada-ngadakan masalah tu. Berapa banyak dah, tak usah kira parti tu lah, parti apa pun hak lain pun sama. Berapa banyak adik-beradik yang bergaduh, bertumbuk, bermasam muka, mak, bapak, saudara mara. Mereka di dalam parlimen kita boleh tengok sekarang, dia maki punya. Lepas parlimen dia pun makan duk gelak sekali. Kita lah di kampung ni yang duk pergi berkelahi adik-beradik dan macam-macam. Kawan tak bercakap kerana beza parti. Jangan kita jadi bodoh. Cukuplah. Ini semua art, ini semua seni. Macam Syahrul Khan menangis juga, tapi berjuta-juta duit dia dapat. Orang politik demikian, dia menangis, dia bersedih, dia marah, kita terpengaruh. Dia tak ada apa. Kita pun tak cakap dengan abang kita, bertumbuk, tak mau semayang, tukang Tok Imam. Tok Imam ni tak mau, pergi semayang markas sendiri. Last sekali, rupanya semuanya sah. Permainan politik. Sebab itu tuan-tuan, hati-hati, kita jangan diperbodohkan dalam hal ni. Depa tu art, kita tak marah depa, macam depa bersilat tu. Kita dulu kecil-kecil tengok orang bersilat rumah kenduri, kita kena hebat, marah betul. Dia main dah sebelum tu. Macam orang Melayu, sebab tu orang Melayu suka terpengaruh dengan wrestling tu. Wrestling tu bohong ya. Boleh duk tengok, hang pukul lah. Dia berlakon dah sebelum tu. Kalau betul-betul tumbuk pecah dah muka tu. Ni tumbuk sampai separuh mati, lepas tu 3 kali orang nak kira takkan 3 bangkit balik. Macam mana? Orang main boxing hak betul itu pun punya check bukan main. Ini boleh kerusi pukul, referee tak nampak belakang dia, boleh jadi menang. Kartun semua ni. Boleh tok lebay lepas daripada semayang pergi duduk singgah duduk apa di kedai makan, duduk tepuk, marah semua. Marah apa, dia berlakon saja. Dia bukan masuk dalam sukan antarabangsa. Melainkan hak lawan hak betul itu, hak pecah muka pada semua tu, hak tu betul lah. Tapi begitulah politik. Mereka bermain dengan seni mereka. Kita semua berkelahi di bawah. Hakikatnya mereka tak ada apa-apa. Mereka berdamai, mereka kata kami tak bergaduh. Apa jadi yang bergaduh dia beradik selama berpuluh-puluh tahun? Tak bercakap, berpisah, tak bercakap dengan mak bapak dan seumpamanya. Sebab tu tuan-tuan, jangan terpengaruh dengan hal ini. Hati-hati. Ikut jalan agama. Agama ajak kita sederhana saja. Macam mana orang cakap pun, bab yang aku nak sokong, aku sokong. Bab aku tak mau sokong, aku tak usah sokong. Imam aku bukan nampak. Imam kita kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, kita walil arba'ah tu daripada 4 imam, iaitu imam daripada ashabus sunan yang 4 kecuali Al-Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yanamu wa huwa junub min ghairi an yamassa ma'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur sedangkan dia berjunub tanpa dia memegang menyentuh air.
Dia kata wa huwa ma'lul. Hadis ni ada penyakit. Penyakitnya maksudnya hadis ni tidak sahih di sisi Ibn Hajar sebut, dan ini yang disebut oleh kebanyakan ahlul hadis. Sebab hadis Aisyah yang saya baca tadi, Aisyah kata Nabi bila nak tidur dia yang ni riwayat Aisyah juga, dia kata Nabi bila nak tidur dia berjunub tanpa menyentuh air. Dia panggil yang ni ghair mahfuz. Hadis ni bukan yang kuat, sebab menyanggahi apa yang lebih teguh daripada seolah-olah riwayat ini ada kesilapan, bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha di dalam bab ini. Yang penting ialah bab ini menyatakan bahawasanya disunatkan seseorang apabila bersetubuh sebelum dia nak tidur, sama ada dia nak kembali bersetubuh ataupun tak, disunatkan untuk dia berwuduk. Jika dia tidak berwuduk, dia tidur pun tidak berdosa kepadanya, tetapi ia adalah merupakan satu galakan di dalam, dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan satu sunnah. Allah. Ada beberapa soalan tentang puasa. InsyaAllah sebelum sampai puasa ni saya akan jawab banyak soalan tentang puasa. Nanti saya sebut awal ni lupa. Boleh tak saya minta bini berwuduk juga antara dua jimat? Saja suruh kok dia naik syekh. Pasal apa dia nak suruh bini dia? Biarlah bini dia nak share. Asasnya oleh kerana Nabi sebelum tidur dia berwuduk. Kalau seseorang tu berwuduk dapat pahala sama ada lelaki ataupun perempuan. Tapi dia tak boleh paksa isteri dia, kerana benda ni bukan dalam kewajipan, bukan satu kemungkaran, ialah adalah satu amalan yang sebahagian ulama melihatnya sebagai sunnah. Mengikutnya sebahagian melihatnya dengan tujuan untuk menguatkan badan apabila kembali persubuhan. Yang mana patut jatuh dulu ketika sujud, tapak tangan ataupun lutut? Hadis ni berlaku perbezaan di kalangan para ulama. Hadis Wa'il bin Hujur tentang hal ini yang membincangkan tentang larangan Nabi SAW. Nabi kata fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan dia turun macam mana unta. Barakal ba'ir, unta turun. Unta turun ni bincang pada orang. Unta ni turun tangan dulu ke kaki dulu? Di kalangan para ulama bincang anak belakang di mana tangan dan kaki unta. Sebahagian melihat dua kaki di depan tu macam tangan, kaki hak belakang tu macam kaki ya. Tapi dalam lisanul Arab dia kata tangan unta tu di kaki dah. Maksud di setiap tangan tu, kaki tu itulah tangan dah. Maka berbeza. Sebahagian kata bukan masalah turun tangan dan kaki. Fal yada'a yadahu qabla rukbatayhi. Letak tangan dia sebelum kedua lututnya. Mereka tidak melihat yang itu. Mereka melihat hai'ah itu. Jangan turun macam unta, turun kasak. Ini seperti pendapat Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Al-Imam Ibn Qayyim kata turun, kata keliru dalam riwayat Zadul Ma'ad. Albani kata kena turun tangan dulu baru lutut. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa salat ini seseorang turun berdasarkan kemampuan dia. Dan seseorang jangan turun macam unta, maksud kasar macam unta. Turun gedebung je tu.
Adapun kalau ada orang menganggap unta turun lutut dulu ke tangan dulu, ini khilaf dalam menafsirkan apa yang, kerana nak tengok keadaan unta tu, nak tahu tangan di kaki unta tu benda yang begitu detail. Mungkin Arab dulu fahamlah. Tapi apa yang orang tak mau nampak unta tu turunnya kasar. Sedangkan turun semayang ni santun. Adalah perbincangan. Wallahu a'lam. Doktor tak ulas 4 imam yang meriwayatkan daripada Aisyah yang Nabi tidur tak sentuh air dan hadis itu maklul. Apa maksud maklul? Tak sah dah ulas. Tapi tak apa, soalan ditulis sebelum saya ulas. Empat imam itu maksudnya 4 imam daripada sunan yang 6. Bukan imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, bukan. Maksudnya Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu maksudnya. Saya dalam berpantang baru 2 minggu sehingga sekarang saya masih berdarah. Atas satu saya macam mana nak salat. Jika dia masih berdarah, maka dia tidak salat sehingga dia kering darah. Kalau masbuk selepas imam beri salam pertama atau kedua, baru kita bangun untuk tambah rakaat. Bolehkah tergesa-gesa lari dapatkan rakaat bersama imam? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kerana Nabi kata idza uqimatus salatu fa'tuha wa 'alaikum bis-sakinah. Apabila didirikan sembahyang, datang dalam keadaan tenang. Nabi larang. Apa yang kita dapat? Fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang terlepas kita sambung. Nabi datang solat dengar bunyi jalabatul rijal. Oh, sampai lari-lari tengok tu imam tu di mana rakaat lah, lari. Allahu akbar. Itu bukan solat, dilarang. Apa cerita ni orang apa kena colek dengan jin. Siapa nak colek dengan jin tak? Boleh kena colek? Saya dah malas nak cerita pasal jin ni. Saya cerita manusia tak boleh, tapi tak apa lah. Sikit dah lah dah tanya. Siapa ni? Nanti lah ulas pasal jin ni. Cuma sebut sikit lah ringkasan. Pasal apa main tajuk jin ni? 2-3 hari ni orang nak tanya pasal jin Ustaz? Ada orang hilang? Jin curi? Tak cukup dengan orang curi, jin itu orang perleh hilang kata mufti curi. Tu siapa? Oh, jangan dia bakar kereta pula. Para ulama bincang tentang bab orang Melayu bab jin suka. Bab nikah dengan jin. Boleh ataupun tak berkahwin dengan jin. Mazhab Malik memakruhkan kahwin dengan jin. Mazhab Imam Ahmad kata tak ada. Apapun majoriti para ulama nyatakan bahawasanya mengeluarkan fatwa tentang berkahwin dengan jin. Ada pihak yang membenarkan, ada yang melarang. Dalam mazhab Ahmad cenderung kepada melarang kerana dia kata tidak tahqiq, tidak menunaikan maksud perkahwinan yang dikendaki oleh agama. Tak apalah masalah mereka tunai ataupun tak. Ada yang kata makruh, ada yang kata harus.
tapi menunjukkan bahawasanya cerita kahwin dengan jin ni cerita betul ya. Kalau tidak, mana ada fatwa. Betul tak? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam bahaskan tentang isu ini, dia menyatakan bahawasanya telah mutawatir di sudut cerita orang berkahwin dengan jin. Saya pun pernah jumpa orang kahwin jin. Sama dia tu jin atau tak, saya tak pastilah. Tapi dia cerita dia kahwin dengan jin lah. Saya masa duduk di Arab pun ada, saya duduk tengok lah, saya duduk ikut. Saya pernah belajar ni macam mana cara nak dengan jin-jin ni semua ni, tapi tak lihat abang benda ni. Dia main suruh kita duk buat kerja ni, tak ada kerja lain tak ada. Jadi siapa-siapa yang rajin duk pergi main dengan jin tu biar pergi kat dia lah. Tapi bagus kita belajar benda ni, kadang-kadang tengok orang duk main, kita tahu dia termerang. Okey, cumanya saya nak cerita ialah fuqaha kata ada tentang kahwin dengan jin. Menunjukkan cerita kahwin dengan jin apa semua ni cerita yang benar. Juga persetubuhan dengan jin juga cerita yang benar. Cuma Imam Ahmad kata kalau satu orang wanita datang mengandung, dia kata, "Mai mana anak ni?" "Anak jin." Yang tu aku tak kira. Dia kata, "Aku kira anak dia." Dia kena jawab. Kalau tidak, pergi mandi tasik dayang bunting, balik-balik bunting. Dia kata, "Pasal apa mandi yang tasik ayam?" Tasik dayang bunting. Padahal bukan tasik yang bagi bunting kan. Hak duk mandi dan tasik tu yang bagi bunting. Okey. Fuqaha bincang. Kemudian para ulama bincang, bolehkah jin curi wang? Panjang cerita. Kita tak tahu bolehkah jin curi wang, cumanya dari segi hadis ada riwayat Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan tentang faqadnahu, yakni faqadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zatal lailah. Kami hilang Nabi pada satu malam. Nabi pergi kepada kaum jin. Dan Nabi depa berdakwah kepada mereka. Mereka duduk main, datang Nabi, Nabi kemudian hilang. Maksudnya satu orang boleh hilang disebabkan kerana pergi ke alam jin. Ada riwayat pada zaman Umar bin Khattab, seorang yang hilang lama kerana dia telah diambil oleh jin, kerana kemudian dia menyaksikan pertarungan antara jin, sehingga akhirnya jin yang Islam telah berperang dengan pasukan jin yang kafir dan kemudian telah membebaskan dia kembali semula kepada alam manusia. Dan cerita manusia hilang kerana masuk alam jin ini sabit dengan hadis pasal Nabi hilang bila masuk dalam alam jin. Ada apakah Nabi tak benarkan sahabat lain datang? Kalau mereka masuk pun mereka hilang. Panjang cerita, tapi ceritanya bolehlah manusia tu hilang kerana masuk dalam alam jin tu, bolehlah. Adakah hak hilang baru ni masuk? Siapa hilang baru ni? Orang boleh bukan? Adakah yang hilang tu kerana jin ke apa, tak tahulah. Tapi kalau soalan dia, ada tak cerita orang hilang kerana masuk dalam alam jin? Ada. Wallahu a'lam. Saya ni banyak kerja 3 hari ni, jadi letih. Dia berhenti apa boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.